Salam sejahtera. Singapura mempercepat pelaksanaan program vaksin bivalent 3 hari lebih awal dari yang dijadualkan. Ini menyusuli lonjakan kes baru COVID-19 sejak kebelakangan ini. Mulai Jumaat 14 Oktober, mereka yang berusia 50 tahun ke atas boleh mendapatkan vaksin tersebut jika suntikan terakhir mereka adalah 5 bulan lalu. Vaksin bivalent tersebut boleh didapatkan di Pusat-Pusat Ujian dan Vaksinasi Bersama atau JTVC yang menawarkan vaksin Moderna atau Spikevax. Menurut Kementerian Kesihatan, lonjakan terbaru COVID-19 disebabkan varian BA2.1 sifar atau XBB Omicron. Varian itu kini merupakan yang paling dominan di Singapura. Has been detected in many parts of the world, but in Singapore it is rising very fast. Within 3 weeks, from nothing, it is now over half of all the daily cases. So obviously outcompeting BA2.75 and also BA5. But so far what is good is that there's been no evidence that it leads to more severe outcomes. So we are watching it very closely and we'll update the public when we have more news. Singapore by now is one of the highest vaccination rates country in the world, and this has kept Singapore and Singaporeans safe. The battle is not yet over, and it is important for us to continue to remain vigilant and to keep our vaccination up to date. Kedua-dua Menteri Kabinet itu berkata demikian selepas mengunjungi Pusat Ujian dan Vaksinasi Bersama di Commonwealth. Mereka juga telah pun disuntik vaksin bivalent sebagai suntikan penggalak kedua mereka. Kesemuanya 9 pusat JTVC akan menyediakan suntikan vaksin bivalent Moderna atau Spikevax. Menurut Encik Ong, hingga 70,000 suntikan vaksin mampu diselenggarakan pusat-pusat tersebut setiap hari. Menurut Kementerian Kesihatan, profil keselamatan vaksin bivalent terbaru itu adalah serupa dengan vaksin asal Moderna atau Spikevax dan risiko kesan sampingan yang serius adalah sangat kecil. Saudara, anda kini boleh kembali berangkat untuk perjalanan udara dari Terminal 2 Lapangan Terbang Changi setelah bahagian selatan terminal itu dibuka semula. Ia dianggap sebagai kemajuan besar dalam pemulihan perjalanan udara Singapura. Ini juga kali pertama dalam tempoh lebih 2 tahun kesemua Dewan Pelepasan dan Ketibaan di Lapangan Terbang Changi kembali beroperasi. Suasana penuh meriah dengan pelbagai hadiah percuma seperti snack, cawan dan beg diagihkan untuk menandakan lembaran baru bagi Terminal 2 Lapangan Terbang Changi. Dewan Pelepasan Terminal 2 ini akhirnya kembali beroperasi beberapa bulan selepas terminal ini mula menyambut ketibaan para pengunjung setelah ditutup akibat pandemik COVID-19. Ia juga telah menjalani kerja-kerja pembaharuan dengan barisan untuk daftar masuk dijarakkan lebih luas, lengkap teknologi canggih bagi para penumpang mendaftar masuk untuk penerbangan mereka. Antara mereka yang menaiki penerbangan dari Terminal 2 buat pertama kalinya dalam tempoh lebih 2 tahun adalah para penumpang yang menuju ke Kuala Lumpur dan Bangkok. Terminal 2 dijangka dibuka sepenuhnya pada tahun 2024 dengan lebih banyak terminal dan mesin penyerahan bagasi secara automatik akan disediakan. Jumlah penumpang dijangka sekitar 20% lebih tinggi daripada sebelum pandemik. Changi Airport Group menyatakan pembukaan semula Terminal 2 membantu menyokong pemulihan perjalanan udara dan permintaan dijangka mencapai kemuncaknya pada hujung tahun ini. Penerbangan ke destinasi-destinasi Asia Tenggara yang dikendalikan Singapore Airlines akan kembali beroperasi sepenuhnya menjelang lusa. Industri maritim Singapura akan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI serta teknologi-teknologi lain pada skala lebih besar untuk menjadi lebih mesra alam sambil meningkatkan kecekapan dan keselamatannya. Menurut pengumuman Institut Maritim Singapura SMI di sebuah forum siang tadi, lebih $36 juta dalam bentuk dana kajian akan diperuntukkan. $22 juta akan disalurkan ke 2 pusat R&D untuk menghasilkan sumber tenaga mesra alam dan memperbaiki huraian digital. Sekitar $4 juta pula akan digunakan untuk menjadikan saranan-saranan AI dari 3 universiti tempatan satu kenyataan. Ini termasuk usaha untuk membantu kapal menguruskan pelepasan gas. Beberapa perjanjian juga dimeterai untuk memulakan program kajian AI yang baru serta kemudahan baru untuk menguji huraian keselamatan siber.
Menteri Negara Kanan Kementerian Pengangkutan Chee Hong Tat berkata, usaha R&D sedemikian adalah anak kunci bagi negara ini mencapai banyak lagi dengan sumber yang terhad. Semua orang boleh memainkan peranan dan bukan bergantung saja kepada dasar-dasar pemerintah untuk membina sebuah persekitaran yang menggalakkan bagi keluarga-keluarga muda untuk berkembang maju. Ini terutamanya dengan adanya cabaran baru yang timbul akibat pandemik. Menteri di Pejabat Perdana Menteri Cik Indranee Rajah berkata demikian dalam satu wawancara bersama CNA menyusuli pengumuman Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong semalam berkaitan semakan terhadap dasar berkaitan keluarga. Menurut Cik Indranee, aturan kerja fleksibel amat penting dalam strategi Singapura melangkah ke hadapan. Beliau menerangkan Kementerian Tenaga Manusia sedang bekerjasama dengan rakan kongsi tiga pihak, tetapi pelibatan majikan juga amat penting dalam hal ini. Ini terutama sekali dengan konteks sekarang dengan adanya kekurangan tenaga kerja dan ramai yang meletak jawatan, menunjukkan ramai pekerja berasa tertekan dan mengutamakan keseimbangan dalam hidup mereka. So to me, the message I would have for employers is that having family-friendly policies and really putting a family-centric lens on your HR practices is, in today's context, a competitive advantage. So hopefully it can be win-win, productivity in the workplace as well as productivity in the family. And it doesn't stop with employers though. It needs to be a whole of society approach so that we can have what we would call a Singapore made for families. Oleh kerana pendekatan sedemikian memerlukan pelibatan seluruh masyarakat, Cik Indranee juga menjelaskan beberapa lagi sokongan tambahan untuk menggalak lebih ramai rakyat tempatan untuk memulakan keluarga dan membesarkan anak. Salah satu daripadanya termasuk usaha membantu keluarga tempatan dengan kos membesarkan anak pada peringkat awal yang menurut Cik Indranee memerlukan pendekatan berhati-hati. The second area obviously is also looking at housing to see how we can help first-timer young families have greater chances of getting a flat. The third area that we're reviewing and looking at is to see whether or not there's anything more that we need to do in the area of caregiving leave, and also to see how we can encourage fathers to take up their share of the leave, because as you know, paternity leave take-up rate is only about 50%. Cik Indranee juga mengutarakan salah satu sebab mengapa cuti paternity tidak digunakan adalah kerana para majikan tidak begitu menggalakkannya. Oleh itu, beliau menekankan lagi peranan penting para majikan dalam hal ini. Kecederaan di tempat kerja dan kurang perlindungan daripada kemalangan. Demikian antara keprihatinan yang disuarakan oleh para pekerja platform yang bergantung kepada ekonomi gig bagi mata pencarian mereka. Mereka berkongsi keprihatinan mereka semasa satu sesi dialog bagi memahami sentimen tentang cara memperkukuhkan perlindungan bagi golongan pekerja seperti pekerja khidmat penghantaran. Pekerja khidmat penghantaran makanan ini mengalami keretakan tulang pada lengannya selepas sebuah kereta membuat pusingan U secara haram. Kos perubatan dan kos membaiki motosikalnya mencapai lebih $8,000. Namun syarikat yang menggajikan pekerja berusia 30 tahun ini hanya memberikan bayaran sekitar $1,000. Saya harap compensationnya tu boleh dilebihkan mengikut berapa serius kemalangan tu. Saya rasa walaupun we are only contract punya worker kan, tapi saya rasa kalau waktu delivery tu semua platform nak kena be responsible lah dengan sesiapa yang hantar makanan ni semua. Sekitar 2 daripada setiap 3 pekerja platform berkata mereka pernah mengalami kecederaan semasa bertugas. Ini menurut hasil tinjauan melibatkan 100 pekerja yang menyertai satu sesi dialog siang tadi yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Penasihat bagi Pekerja Platform. Hasil tinjauan itu juga menunjukkan lebih 80% daripada mereka berpendapat perlindungan terhadap kemalangan seumpama itu berkurangan. Saranan-saranan lain termasuk waktu rehat yang wajib dan menyediakan tempat berteduh khusus di pusat-pusat beli belah bagi membolehkan para pekerja berehat terutamanya ketika hujan lebat.
Jawatankuasa tersebut bagaimanapun menyatakan langkah-langkah infrastruktur sedemikian mungkin sukar untuk dilaksanakan. Sungguh pun demikian, ia akan terus melakarkan saranan agar pemerintah dapat menangani isu-isu tersebut. Para pekerja platform perlu menunggu beberapa bulan lagi sebelum jawatankuasa itu membentangkan saranan-saranannya kepada pihak berkuasa. Singapura menyeru agar lebih banyak kerjasama antarabangsa antara pasukan tentera dengan saintis pertahanan diwujudkan. Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Heng Chee How berkata ini dapat mengukuhkan lagi daya tahan rantau ini dalam menangani ancaman kimia, biologi dan radiologi atau lebih dikenali sebagai CBR. Beliau berkata demikian di sidang CBR Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus atau ADMM Plus. Para pakar CBR daripada negara-negara ADMM Plus berkumpul di sidang tersebut dalam usaha untuk menangani ancaman-ancaman berhubung pertahanan. Para wakil di sidang itu bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman mengenai topik seperti pengesanan dan tindak balas terhadap ancaman CBR. Mereka juga membincangkan penggunaan teknologi baru untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. Encik Heng menarik perhatian ancaman-ancaman sebegini tidak dapat ditangani oleh satu negara sahaja. Ini memandangkan sifatnya yang merentas sempadan dan negara. I hope that we can build upon the strong base of ASEAN cooperation to strengthen the whole region's resilience against CBR threats and serve as a good example of the benefits of multilateral cooperation against our common security challenges. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan akan berada di Switzerland minggu ini bagi menghadiri sidang puncak peramal sains dan diplomasi Geneva atau JESDA. Beliau menghadiri sidang puncak itu atas undangan Presiden Switzerland Ignazio Cassis. Dr. Balakrishnan akan menyampaikan ucapan dan menyertai perbincangan panel di sesi peringkat Menteri Tinggi JESDA. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Cassis dan bertemu beberapa diplomat antarabangsa yang lain. Mereka termasuk Setiausaha Agung WHO Dr. Tedros Ghebreyesus dan Ketua Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan Rebecca Greenspan. Perjanjian Pertahanan 5 negara FPDA mampu menjadi kuasa kestabilan terhadap ancaman serta ketegangan yang semakin meningkat di rantau ini. Ditubuhkan lebih 5 dekad lalu yang melibatkan Singapura, Malaysia, Australia, New Zealand dan Britain. FPDA merupakan antara pakatan pertahanan paling lama bertahan di Asia. Dalam pertemuan pertama secara fizikal sejak pandemik, negara-negara anggota FPDA menegaskan komitmen masing-masing kepada pakatan itu. Turut disepakati perlunya meningkatkan usaha seiring ancaman yang terus berubah-ubah seperti pengganasan dan keselamatan maritim. Mereka turut menegaskan bahawa FPDA berkongsi maklumat yang sama dengan pakatan pertahanan yang lebih baru seperti AUKUS dan Quad. Seorang aktivis alam sekitar berusia 73 tahun yang menanam lebih 300,000 pokok antara 11 individu dan pertubuhan yang diiktiraf atas sumbangan mereka kepada masyarakat. Mereka terpilih daripada lebih 200 pencalonan yang diterima untuk anugerah Presiden bagi kesukarelawan dan kedermawanan PVPA tahun ini. Berucap di acara tersebut, Presiden Halimah Yacob berkata, usia bukan penghalang untuk menyumbang kepada masyarakat. Beliau berbesar hati kerana usaha-usaha diteruskan walaupun selepas pandemik dan mengalu-alukan lebih ramai rakyat Singapura untuk terus membuat yang terbaik untuk orang lain serta membina negara yang lebih inklusif dan penyayang. Some of you have nudged others into rethinking their priorities, inspired more to consider others before oneself, created new opportunities for the community, and given greater meaning to life. Selain individu, pertubuhan-pertubuhan seperti Lembaga Perpustakaan Negara atau NLB turut diiktiraf. NLB menerima anugerah pertubuhan bagi kebaikan institusi awam. Sepanjang 3 tahun lalu, NLB giat menjalankan pelbagai inisiatif bagi memupuk minat membaca di samping memudahkan golongan yang memerlukan mendapatkan bahan-bahan bacaan. Hasil kerjasama dengan lebih 500 pertubuhan termasuk sekolah, agensi khidmat sosial dan badan bantu diri yang berjaya mendekati lebih 64,000 kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan rendah menerusi program-program membaca
membaca Wondery dan Kids Read. Kami agak berbesar hati kerana usaha memberi NLB ini dapat memberi peluang pada segenap masyarakat kami, dan kami dapat maklum balas dari rakan kongsi bahawa pengguna kami dapat memanfaatkan informasi yang kami berikan, dan setengah kanak-kanak yang memanfaatkan program kami sebenarnya mereka ada peningkatan dari segi penguasaan bahasa Inggeris. Menurut NLB, sokongan para relawan juga sangat membantu dalam melaksanakan program-programnya dengan lebih berkesan. Ia berharap dapat menarik lebih ramai lagi relawan dalam kalangan pertubuhan atau masyarakat untuk tampil menyertai usahanya dalam memupuk minat membaca. Saudara, program Kids Read ini juga terbuka kepada relawan seperti saya dan anda. Dan jangan risau jika anda tidak mempunyai pengalaman kerana latihan akan diberikan. Asalkan anda mempunyai minat untuk berinteraksi dengan kanak-kanak. Alright children, are you ready? Dalam komitmennya untuk menjadikan perpustakaannya lebih inklusif, NLB merancang untuk meluaskan lagi khidmat bagi golongan berkeperluan khas ke lebih banyak perpustakaan di estet-estet. Antaranya, ia akan menyediakan ruang, program dan koleksi buku-buku khas agar lebih ramai lagi dapat meraih manfaat daripada khidmatnya.